Okey, kita kembali semula apa tu dengan Ustaz Azam di pada bahagian kedua lah. Tadi bahagian pertama tadi cerita pasal PKP. PKP ni 10 tahun dulu 10 tahun. 10 tahun kan. Ini yang bahagian kedua ni lebih kepada yalah macam sebut tadi lah. Kata apa? Pengalaman di Azhar lah. Azhar di Darul Ifta. Darul Ifta ni Hang pernah sebut dulu kot. Kira pelajar Malaysia yang ambil tak ramai kan? Kalau campur lah. Memang tak ramai sebab dia punya asas dia Darul Ifta ni dia sebab apa Darul Ifta tu sendiri dia ada kursus untuk rakyat dia sendiri. Maksudnya untuk kita tu dia akan ambil apa orang-orang yang grad daripada Azhar Kuliah Syariah yang pelajar-pelajar Mesir ni yang memang dia nak serap masuk ke bawah dia akan serap sebagai macam kita apa jabatan-jabatan kerajaan ambil pelatih lah kan. Untuk rakyat dia dah ada dah. Jadi dia buka untuk negara luar selain Mesir. Baru lah ni. Ni proses program bawah. Memang benda tu bawah Dr. Ali Jumaah lah. Syekh Ali Jumaah. Maknanya dulu tak ada. 20 tahun dulu tak ada lah. Memang tak pernah dengar pun kan. Inisiatif ni bawah Syekh Ali Jumaah. Kita cerita habis lah kan. Masa dia jadi mufti lah. Dia mufti lah. Dan masa dia jadi mufti tu, masa sepanjang aku mengaji di Mesir ni, Dr. Yusuf Qaradawi memang di Qatar lah. Nak main balik. Di Qatar. Ke Mesir pun bukan senang sebab dia pun kita faham lah dengan krisis politik apa semua. Tapi ada satu kali tu dia mai tahun 2000 berapa lebih kurang. Aku hadir lah lecture Syekh Qaradawi tu. Hadir dalam majlis. Masa tu dia sebut satu benda penting, dia kata ada banyak-banyak benda yang aku cita-cita nak buat kepada penuntut-penuntut ilmu syariah ni yang untuk meningkatkan kemahiran mereka. Antara yang aku teringin nak buat lah satu macam daripada institusi yang memberi latihan kepada pelajar syariah untuk memberi kemahiran fatwa. Dan benda ni telah dilaksanakan oleh Sadiqi, dia guna perkataan tu Sadiqi, Syekh Ali Jumaah. Telah dilaksanakan. Waktu yang Qaradawi main ni, waktu tu Morsi presiden? Dah, sebelum tu lagi, masa Mubarak lagi. Ni cerita awal. Maknanya dia boleh ya masuk? Boleh masuk tapi ialah proses panjang lah. Jadi sepanjang aku duduk Mesir tu dia masuk, tak silap aku yang dia boleh jumpa orang ramai ni 2 kali. 2 kali? 2 kali. Dua-dua tu sebelum Mubarak jatuh. Jadi yang kata dia lah yang macam nak kata. Maknanya dia bukan kena buang ke dilarang masuk ke bukan? Nah, dia mungkin kita kena istilah dia nak kata dibuang tu mungkin tak lah. Sebab apa kalau duduk dalam nak kena tahan apa semua. Jadi dia lebih kepada lari, selamatkan diri lah, guna lebih kurang istilah lari pun tak tahu, maksudnya lebih habis tindak pada segi hakikat sebenar tu tak tahulah faktor tapi boleh masuk. Sebab boleh masuk main buat lecture. Bila ada seminar besar Azhar jemput dia boleh masuk. Tapi memang jemputan tu atas jemputan Syekhul Azhar lah. Jadi negara tak boleh kacau lah kan. Masa Mubarak pun kalau dia kacau orang kata apa bodoh lah. Kalau dia kekal di Mesir tu payahlah gerak kerja dia kan. Dia kena tangkap lah apa benda payah kan. Lebih baik duduk di negara yang terjamin keadaan dia. Tapi dia still boleh masuk untuk untuk kata apa-apa yang berkaitan dengan Azhar lah. Biasanya majlis-majlis besar, ulama-ulama berkumpul yang dia datang. Jadi masa tu dengar dia sebut dia kata benda ni dilaksanakan oleh sahabat saya Dr. Ali Jumaah lah, berjaya dilaksanakan. Berjaya buat institusi ni. Jadi dari batch ke berapa hang kalau ni ikut batch rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia. Jadi dia panggil sebab tu di kursus tu disebut Lil Wafidin. Lil Wafidin ni maksudnya foreigner lah. Foreigner tu Aljazair, kira negara Arab pun masuk sekali. Negara yang bukan Arab pun, Afrika apa semua masuk sekali lah. Masa first batch yang awal tu tahun satu kita orang lama lah kan. Tahun satu ada 150 orang. Tahun 2 saja tinggal 30 orang. Sebab masalah kalau satu subjek tak lulus dibuang terus. Repeat lah. Tahun bila tu? First batch tu tahun bila? Aku main tu 2005. Bila aku main 2005 tu 2006 tu ada seorang ustaz
seorang ustaz, dia batch pertama yang lulus dari Iftak. Kiranya batch depa tu mula-mula kursus depa setahun ya. Batch dia progress dia tu. Jadi depa batch pertama tu rasa 2007 kot. 2007 grad dalam setahun. Lepas tu dia tambah jadi 2 tahun. Bila dah stable kursus dia sekarang ni zaman aku lah, zaman aku yang jadi 3 tahun ni. Dia bila main zaman aku, dia tahu dah panggil yang masuk sampai 100 lebih pun lah kali tinggal apa kan. Jadi dia nak masuk tu dia ketat sikit. Dia buat temu duga lah. Temu duga dengan exam. Jadi bila temu duga dengan exam ni dia ambil betul-betul yang dia rasa boleh carry on bawa subjek-subjek tu. Dia tahun dia ambil dalam 20 orang maksimum. Bila tahun dah stable ni 20 orang saja dari seluruh wafidin yang minta tu dia ambil 20 orang je. Ya apalah berapa ratus lah kan, tak tahu. Jadi nak kata jadi okey lah, mungkin maknanya setiap batch tu ada lah kot seorang dua budak Malaysia ada lah. Ada. Kiranya dia akan pergi maksimum dalam 3 lah. 3. Hang seorang je lah. Tahun aku dengan seorang sahabat Ustaz Afifi, orang alim Ustaz ni. Ustaz Afifi lepas ni dia balik, kita kena manfaat dia. Dia bukan dia di sana lagi lah. Dia di sana lagi sekarang ni. Duduk buat habis dia punya master. Mana lama ni. Jadi kami berdua orang. Dia dengan aku, Ustaz Afifi, kami berdua. Ya. Berdua lah kami berdua. Kami. Yang orang macam. Ramai kiranya portion tu Indonesia ada 4 orang, 5 orang. Thailand ada 3 orang, 4 orang. Afrika lagi ramai negara mereka banyak kan. Tapi ada Afrika, negara Cote d'Ivoire lah, Ivory Coast, ada Senegal. Macam-macam lah. Jadi kami paling banyak pun Syekh akan tambah 25 orang. Jadi maksimum 25. Satu batch. Kira satu kelas ni, 25 orang satu kelas. So tahun 2 satu kelas. Jadi dia akan ada 2 tahun lah untuk kelas tu. Tahun ketiga kita tak perlu kelas lah sebab kita akan follow mufti-mufti ni. Di office mesti ikut depa, tengok depa jawab soalan, tengok depa layan orang main tanya macam mana kan. Tengok cara depa buat paper. Dia Darul Iftak ni ketua dia mufti lah kan? Mufti. Zaman hang transisi lah kan? Ya. Apa tu Syekh Ali, lepas tu ke Syekh Syauqi lah kan? Lepas tu dia punya panggil apa? Ahli majlis. Dia panggil apa? Majlis ulama je. Dia panggil Amin Fatwa lah, Umanaul Fatwa lah. Lembaga pemegang amanah. Pemegang amanah fatwa ni maksud. Berapa orang? Naib lah, ramai. Kalau ikut sistem ni apa, mufti seorang je. Okey, mufti sah. Yalah, ahli majlis fatwa tu. Fatwa tu ramai dan dia boleh appoint lah setiap orang tu untuk berada di cawangan-cawangan negeri-negeri ni untuk uruskan soalan-soalan semua. Tapi maling-maling ni akan bersidang lah. Jadi dia puan ni semua di kalangan syekh-syekh yang doktor-doktor syariah daripada Azhar tu yang masuk dari Iftak ni ataupun yang mungkin bukan daripada Azhar pun tapi semuanya lulusan Azhar lah. Ramai. Jumlah bilangan tu rasa bila tengok meeting yang orang-orang besar-besar ni lah. Yang besar-besar belah-belah lah. Organisasi tu. Ini pembantu je lah macam naib, pembantu mufti. Darul Iftak ni sendiri dah berapa ratus tahun dah lah. Dah. Daripada Syekh Ahmad Abduh lagi kan. Memang total dah ratusan tahun. Kalau kita tengok yang himpunan fatwa-fatwa pun daripada tahun 18 sekian-sekian lah. Maksudnya lama lah. Hang masuk maktabah je tu memang ada lah dekat lah. Himpunan fatwa tu semua yang kelebihan Syekh Hari Jumaah ni dia kat situ lah. Dia kelebihan dia yang himpunkan balik fatwa-fatwa lama dan rekodkan. Dan keluarkan dalam bentuk buku dan simpan dalam bentuk yang sekarang ni simpankan dalam bentuk maya ni, dihimpun balik fatwa-fatwa lama. Jadi yang kerja di samping buat keluar fatwa, dia buat balik kerja-kerja himpunan balik lama-lama ni. Atas kapasiti dia sebagai mufti lah. Mufti. Lah ni dia apa? Dia dah tak jadi mufti tapi dia ada position juga kan? Position dia panggil Udhu Hayati Kibar Ulama Azhar. Anggota Hay'ah Kibar Ulama Azhar. Ini Azhar lah. Badan tertinggi Azhar lah. Yang ni dengan Syekhul, maknanya yang ni geng mana Syekhul Azhar? Ahli Mesyuarat Syekhul Azhar lah. Okey. Ahli Mesyuarat ya. Okey.
Mereka punya badan tertinggi Azhar dengan sistem yang dibaiki balik undang-undang yang terbaru ni, memang badan tertinggi Azhar balik-balik pada Hayat Kibar tu lah. Anggota sebelum ni ada sikit contoh lama Azhar tu, Hayat Kibar tu lah yang besar sekali. Jadi bila mai zaman Arab tu dia ada sikit macam mana semua katanya Hayat Kibar tu mungkin tak berjalan lah. Tak macam benda tu ada tak ada raya kan. Bila ada mai nama, sekadar nama lah. Betul lah. Jadi bila mai zaman Mubarak dah jatuh tu, buat gubal perlembagaan baru apa semua, perlembagaan negara lah. Sekali ada satu fakrah dalam perlembagaan tu sebut tentang Azhar ni. Syekh Azhar dia leader dan dia ada Hayat Kibar Ulama tu yang menjadi pentadbir yang paling besar lah. Kemahalan rujukan tertinggi untuk tafsiran agama, untuk menghuraikan isu-isu agama adalah Hayat Kibar Ulama Azhar. Tapi dia sekadar penasihat, maksudnya dia bukanlah ada kuasa undang-undang. Tapi dia adalah satu-satunya jihah ataupun sudut yang diberi kuasa yang menjadi untuk menghurai isu-isu agama dalam negara. Maknanya itu Hayat. Lepas tu yang Darul Ifta. Darul Ifta. Tapi Darul Ifta pun sebenarnya dia benang di bawah Azhar lah. Okey. Jadi kalau ada isu-isu yang apa-apa isu lah. Contoh pasal corona ke, pasal tak payah sembahyang Jumaat kan, contoh. So dua-dua ni akan keluar fatwa? Ya, bukan fatwa lah. Kalau yang orang keluar fatwa memang Darul Ifta. Tapi kalau isu besar, bila ada isu yang terlampau besar macam corona besar ni, Hayat Kibar yang keluar. Okey. Jadi maknanya dua-dua akan keluar bagi pandangan lah. Cuma bila isu Azhar ni dia lebih melibatkan isu yang negara dengan isu yang mungkin libat komplikasi undang-undang ke, ataupun isu-isu yang besar betul lah. Betul memang Hayat Kibar akan keluar. Tapi kalau fatwa harian, fatwa yang melibatkan urusan rakyat apa semua ni memang Darul Ifta lah. So macam corona tu Darul Ifta lah. Darul Ifta keluar juga awal-awal. Tapi bila dah jadi benda tu benda besar kan. Ada yang orang tak setuju tutup masjid, ada orang yang tak setuju solat jemaah. Itu Hayat Kibar terpaksa buat keluar lah. Bila Hayat Kibar keluar ni kira sebab semua dalam tu 40 orang ulama-ulama besar dia Azhar yang paling besar kan. So dia nampak sebagai satu pandangan Azhar yang besar tu lah. Dia tak nampak sebagai satu pandangan mufti, sebagai seorang mufti ataupun satu institusi mufti saja. Hayat dengan Darul Ifta ni ada member yang sama ke? Kalau dulu iyalah masa Syekh Hari Jumaah. Bila sekarang ni Syekh Syauqi Alam setakat yang nama yang last yang aku tengok update dulu pun Syekh Syauqi Alam bukan anggota lah. Okey. Mufti yang dulu Syekh Hari Jumaah ya anggota. Tapi Dr. Syauqi ni rasanya lah setakat mungkin yang latest tak tahulah kan, mungkin dia dah masukkan dia. Okey. Tapi yang melantik dulu lantik mufti, dia berkata calon datang daripada Syekhul Azhar. Kemudian akan ditentukan oleh presiden. Sistem dulu. Tapi zaman sekarang ni yang sistem baru ni Hayat Kibar yang akan pilih nama. Recommend nama. Tapi pelantikan rasmi daripada presiden jugalah. Tapi hak menentukan nama adalah kepada Hayat. Hayat akan tentukan mufti lah. Pilih Syekhul Azhar siapa lantik? Sama-sama dari segi yang sesama Hayat tu lah sepatutnya kan. Tapi tak pernah berlaku lagi lah sekarang ni sebab Syekhul Azhar yang lama juga adalah Syekhul Azhar sekarang kan. Tapi proses yang tu tak pernah tengok sebab aku sempat lalui proses pelantikan mufti zaman yang baru ni. Sebab Syekhul Azhar lama dia berapa belas tahun lah. Lama jadi Syekhul Azhar. Lantik siapa kan? Tapi sebelum ni memang Azhar akan appoint bagi nama, presiden akan pilih daripada nama yang diberi sahaja. Presiden tak boleh ikut suka. Dulu ada orang kata presiden pilih ikut dan dia kan tak? Anggota ni yang akan bagi nama, presiden yang akan tentukan. Sebab ingat masa almarhum Syekh Said Tontowi meninggal tu, masa tu aku pun kat Mesir. 2000 berapa? 2005 ke 2004 dia meninggal kan? Tak. 2000
2006, 2007 gitu lebih kurang sebab aku sempat hadir kelas tafsir dia. Ada sempatlah jumpa salam tangan, cium tangan dengan dia. Belum pergi Mesir tu orang kata macam-macam. Kat Malaysia lah. Kat Malaysia. Allahu Akbar, rasa yang menyedihkan lah. Itu kalau kita cakap bahasa ni menyedihkan. Sebelum pergi cakap kata macam-macam kata rupa-rupanya orang alim besar lah, memang orang alim besar. Jadi bila dia meninggal itu, masa tu diberi Azhar bagi 3 nama pada Husni Mubarak. Badan yang bagi tu aku tak percaya. Rasanya inilah Hayat Al-Kibar tu jugalah. Pak Azhar ni Hayat Al-Kibar paling tinggi. Bawah dia tu, bawah sikit tu dia ada Majma' Buhus. Majma' Buhus ni research. Penyelidik dia apa yang untuk isu-isu yang hukum hakam besar-besar pun situ juga. Fatwa ni pun fatwa juga ada 3. Lepas tu sampai sekarang kalau orang tanya Syekh Azhar kata di Mesir 3 sahaja badan yang kami iktiraf. Untuk membawa nama untuk mentafsirkan, untuk huraikan isu-isu agama yang diiktiraf oleh Azhar 3. Satu Hayat Al-Kibar, satu Majma' Buhus, satu lagi Darul. 3 ni. Yang lain-lain tu semua kita anggap sebagai pandangan peribadi ke apa. Jadi bagi 3 nama. 3 nama tu yang diberi Syekh Ali Jumaah, Syekh Ahmad Tayyib dengan Syekh Ahmad Omar Hashim, Dr. Omar Hashim yang pakar hadis tu. Jadi bila diberi tu yang namanya Dr. Ahmad Tayyib lah. Jadi ada orang itu yang orang buat isu tu, dia kata Syekh Azhar ni pilihan presiden kan, sedangkan dia bukan pilihan untuk suka dia. Yalah, dah di shortlisted dah. List tu. Jadi apa tu kira apa? Ya kalau hang tengok dari segi kata apa? Dari segi sistem ataupun apa keadaan di Azhar dengan ada 3 badan ni kan. Kira cantik lah tu tak? Maknanya dari segi apa? Dari segi cantik tu dia bagus dia sebab dia tak dia berhadapan juga cabaran macam kita ni di Malaysia ni. Banyak badan-badan tu kita banyak kumpulan-kumpulan agama. Masing-masing nak bercakap agama, masing-masing nak tampilkan diri dia sebagai apa? Sebagai orang yang membawa Islam kan. Yang ni kumpulan ni masing-masing bawa tafsiran bawa. Tapi bila Kak Azhar ni bila dia badan tu badan yang diiktiraf dan badan tu pula ada kelayakan dia orang-orang dia. Jadi rakyat tu akan kalau keluar daripada badan yang dipercayai ni, kita boleh kata majoriti rakyat akan terhala kepada yang dipercayai lah. Walaupun ada juga cabaran, bukannya sikit, ramai juga yang akan cari syekh-syekh lain kan. Penama-penama lain yang salafi ke, yang puan ke, ataupun yang kumpulan-kumpulan lain ke, pun ada pengikut-pengikut. Tapi ada badan ni, kita boleh tengok isu-isu agama ni dia tak ada siapa yang nak boleh claim lah lebih-lebih. Sebab Azhar ni dia akan rakyat akan sikoh lah ataupun percaya lah pada dia apa-apa isu yang keyakinan rakyat tu, rakyat Mesir tu sendiri hubungan Azhar tu kuat lagi. Tak boleh nak lebih-lebih sangatlah yang lain-lain tu. Yang berbunyi musim corona ni pun yang dia suruh buka masjid ni buat lah kan apa geng-geng yang pro pada Salafi lah. Lebih yang nampak memang suruh kata ni kezaliman tutup lah. Sama lah kat sini pun lebih kurang. Masa bila yang yalah hang mengajak di ni kan? Azhar kan, Masjid Azhar tu. Itu masa bila masa hang dah ujung-ujung ke masa kat Darul Ifta ke macam mana? Inilah dari segi pengajiannya, pengajian utama di universiti lah. Sebab kita main daripada Malaysia pun memang kita niat nak masuk universiti kan. Pengajian di bilik-bilik kuliah ni. Tapi pengajian di universiti ni kita faham lah sebab kita pakai buku teks, bukan buku-buku turuh kan. Hatta Azhar tu bila aku main tu 2005, Azhar dalam proses transition juga. Dari segi bukan transition dia kaji semula silibus sebab dia tengok keluaran dia bila pakai buku teks yang pensyarah tulis ni, yang pensyarah ringkaskan dan mudahkan daripada buku turuh ni, dia ada satu sudut negatif yang dia kata kemampuan penguasaan ilmu agama secara mendalam ni dia kata ada problem sikit. Jadi tahun tu bila Syekh Ahmad Taib
Masa tu dia belum Syekhul Azhar. Dia jadi Rais, dia panggil Rais Jamiah. Rais Jamiah ni macam kita apa? Presiden universiti Presiden universiti lah. Presiden universiti. Dia pada jawatan tu Syekhul Azhar ni kira jawatan daulah. Jawatan daulah lah. Jawatan dia kira level Perdana Menteri kan. Rais Jamiah ni kira dia macam yang macam universiti punya jawatan tu. Jadi dia lah. Kaji balik silibus-silibus ni dia tukar. Buku silibus di universiti pun tukar. Kita tak pakai buku doktor lah, kita pakai buku turas. Okey. Jadi kami ni kira macam first batch yang pakai balik buku tu. Dah lah kita ni Wafidin kan. Ni foreigner. Ajak buku yang level tinggi terus tu masuk. Jadi terkesan sikit. Tapi still walaupun pakai buku turah ataupun buku teks, sebahagian buku teks tak sempat tukar lagi pakai buku doktor juga. Kita belajar tu kira terpilih lah, tajuk-tajuk terpilih ikut. Jadi sistem dia lebih ke situ. Belah universiti di tempat di Cairo ni, nama dia Darusah ni, kira Azhar cawangan yang lama ni lah, kuliah syariah, kuliah bahasa Arab, kuliah Suluddin di situ. Di kawasan dengan dekat dengan Masjid Sayyidina Husin di Cairo tu lah. Jadi di sebelah tu Masjid Azhar. Sebelah ni. Masjid Azhar ni Syekh Ahmad Taib juga. Dia sebagai Rais Jamiah tu, dia hidupkan balik pengajian di Masjid Azhar, pengajian kitab-kitab turas yang bukan pilih-pilih ni. Bukan pilih tajuk, maksudnya pengajian daripada kulit ke kulit. Dia dengan mufti lah masa tu. Dia dengan Dr. Ali Jumaah lah. Yang hidupkan balik panggil pensyarah-pensyarah di Al-Azhar, pensyarah lughahnya, pensyarah syariahnya, pensyarah Suluddinnya, hadisnya semua diapungkan untuk buka kelas yang secara percuma ni lah. Dia sendiri secara sukarela mengajak ni. Satu subjek tu baca daripada awal kitab sampai hujung kitab. Itu hidup balik tahun 2005. Yang buat jadual tu lah. Tapi proses penghidupan tu katanya dah lama dah dibuat oleh Dr. Ali Jumaah pada tahun 98 lagi. Dia sendiri yang hidupkan pengajian-pengajian macam kitab turah ni di masjid. Jadi bila Mei 2005 tu pun ditambah dengan pensyarah-pensyarah. Tahun 2005 tu aku sampai, tapi benda tu dah start dalam, katanya Dr. Ahmad Taib dah panggil dah 2-3 tahun dah. Jadi pengajian yang berkitab ni di Masjid Azhar lah. Dan beberapa center di sekeliling tu. Sebab yang mengajak semua profesor-profesor ni syekh-syekh lah. Mereka profesor dan mereka juga syekh kan. Dalam bidang tu. Jadi mereka lah yang akan mengajak. Jadi kita ada dua sistem lah. Satu sistem yang di universiti, satu lagi sistem yang di masjid tu. Kita sebut sistem pondok lah kot kan. Mengaji baca kitab daripada kulit ke kulit ni. Dan kitab tu memang kitab-kitab yang original punya kitab-kitab dalam bidang subjek tu lah. Maknanya kalau nak kata 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, benda ni tak ada lah kan? Dia tak ada sebagai bentuk yang tersusun macam tu. Sebab memang Masjid Azhar telah bukan mati lah. Kata Masjid Azhar tu kosong daripada pengajian berkitab ni. Sebabnya sebab yang senior lecturer dasar syariah, mana yang 20-30 tahun masa mereka mengaji dulu ni, 20 tahun 30 tahun lepas ni, tak dengar pun ni kan. Yang ada mungkin kalau yang ada dulu lebih pada inisiatif persendirian lah. Orang jumpa mengaji di rumah dia ke ataupun mengaji di tiang-tiang. Tapi yang betul-betul disusun, yang tersedia dan tersusun tu lah, yang diuruskan, ada orang tolong pantau semua ni, memang katanya start daripada 98, 97 macam hari tu. Tapi 2000 ni yang betul-betul tersusun ni. Tahun 2000 kat atas ni. So hang join lah yang kelas tu kan. Bila sampai tu memang niat pada awal pun di samping kelas universiti nak mengaji yang betul-betul yang dapat mengaji pada awal sampai habis lah. Tu saja yang hang mengajak di masjid juga kan, yang mengajak budak-budak Malaysia tu. Yang mengajak tu pun di Masjid Azhar tu lah, di bawah program yang kedua ni lah, yang di masjid ni. Oh, tapi ini untuk budak Malaysia sebab hang tengok ada video tu hang bagi cakap Melayu kan.
Tutor lah. Konsep dia tutor lah. Kita. Kita buka kitab asas Okey. untuk student Melayu yang cakap dalam bahasa Melayu sebagai persediaan untuk dia masuk ke kelas-kelas dengan syekh-syekh ni. Kira Dengan bawah izin daripada mufti lah masa tu. Tapi yang appoint cikgu-cikgu kita lah, syekh-syekh kita yang ngajak kita. Sebab Syekh Azhar masa tu Syekh Ali lah, mufti dia minta pada guru-guru yang mengajar subjek-subjek di Masjid Azhar ni, mengajar kitab-kitab ni, suruh pilih student untuk jadi orang yang boleh mengajar dalam bahasa mereka masing-masing untuk student-student juga. Untuk meningkatkan lagi program pengajian tu. Maknanya nak kata dari segi tersusun dan sistematik ni kira barulah. Maknanya boleh bagi aku barulah, maksudnya dalam tahun itu ada, tapi lebih tersusun lagi. Lepas pada tu dia makin maju lah. Sebab nak kata kalau 20-30 tahun dulu, apatah lagi kalau zaman contohlah Datuk Harundin, zaman yang ni kan, yang 40 tahun 50 tahun tu, kalau ada mesti dia cerita kan, tapi ni macam tak pernah dengar pun. Dari segi kita di masjid tu pengajian penuh tu mungkin tak ada lah. Tapi kita dengar, macam aku pun sempat dengar daripada guru aku sendiri, Tok Guru Syekh sendiri kata, aku dulu pergi mengaji di Rumah Malaysia. Ni Syekh aku, Syekh Ahmad, salah seorang Syekh ni, Syekh Ahmad Al-Hajin lah, guru yang banyak mengaji dengan dia ni, alhamdulillah. Dia kata aku selalu juga ikut Syekh, disebut Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i, pengarang kitab Majmu', dia panggil Sahibut Takmilah kan, kitab Majmu' Imam Nawawi ni, syarah tu Imam Nawawi tak sempat habis kan, kemudian bersambung, ada Imam Subki sambung syarah, ada macam lagi lah. Salah seorang tolong sambung habis ni Syekh Muhammad Najib Muti'i ni lah. Syekh Muhammad Najib Muti'i ni dia buka kelas hadis, dia buka kelas fiqh, dia buka kelas-kelas ilmu ni di Armawah tu tahun 80-an. Orang Malaysia kita banyak mengaji dengan Syekh Najib Muti'i ni. Kita boleh dengar betul-betul. Maksudnya dia lebih kepada usaha yang berbentuk bukan disusun daripada atas lah. Maksudnya mungkin orang dapat deal sendiri dengan Syekh, bawa Syekh mai ke tempat kita. Tapi disebut tempat Rumah Malaysia tu salah satu tempat yang Syekh Najib Muti'i ni datang mengajar. Dia buka dalam tu Sahih Bukhari, dia buka Sahih Muslim, dia buka Majmu'. Cuma siapa yang mengaji kat situ, berapa nama lah, tak silap aku salah seorang dia almarhum Dr. Aziz Hanafi. Aku antara anak murid kepada Syekh Najib Muti'i ni, orang Malaysia. Jadi kita mungkin dengar cerita tu mungkin taklah macam zaman ni kan. Kita boleh dengar secara individu lah. Tu kena tanya orang lama lah. Ada yang tempat kalau lapis-lapis yang sekarang ni ada yang sini-sini ni, macam contoh Ustaz Ahmad Ali di Perlis. Masyhur lah. Ustaz Ahmad Ali kan, orang ada tak silap Ali Malaysia Ropah pun kan. Dia sempat, dia anak murid kepada tokoh usul fiqh, guru pada Syekh Hari Jumaah. Dia mengaji dengan Syekh tu Syekh Abu Nur Zuhair. Boleh kata mengaji sungguh-sungguh lah. Tapi maksudnya cerita mengaji, dia mengaji di rumah. Dia mengaji macam tu. Dia punya kan. Tapi yang betul-betul tersusun betul, dia boleh tanya pada siapa sebut yang hidup balik Masjid Azhar ni di tangan Syekh Hari Jumaah, yang hidupkan balik pengajian-pengajian ni secara tersusun macam ni. Dia bila hidup balik, mati tu bila mati tu? Mana pernah hidup ke dulu? Pernah hidup. Sistem Azhar, sistem baru, sistem Jami'i ni, sistem universiti ni start tahun 1960. Sistem dia proses transition daripada sistem lama nak mai pada sistem universiti ni. Sistem Jami'ah ada degree, ada masters, ada PhD ni tahun 1960 baru start. Sebelum 1960 tu sistem pengajian di masjid lah, tiang-tiang tu. Itulah sistem pengajian Azhar dulu lah, di Masjid Azhar tu. Ada Syekhul Azhar tu, bila sebut kalau gelaran apa tu, sebutan dia Syekhul Jami' Al-Azhar. Syekh Masjid Azhar tu, Syekhul Azhar yang sebenar tu, istilah lama tu. Sebab dia lah yang bertanggungjawab kepada pengajian di Masjid Azhar tu. Yang ni saya tahu lah. Sistem Azhar tu. Jadi bila sebut mati tu, start yang bila dia start buat sistem universiti. So patutlah tak pernah dengar.
patutlah tak pernah dengar. Maknanya memang memang lama lah. 10 tahun Yang ni. jadi 1000 tahun tu ialah sistem di masjid tu. I see. Situlah memang Ibn Hajar sekolah ni semua di Masjid Azhar. Apa Imam Zakaria Al-Ansari semua tu semua center situlah di Azhar tu, ulama Azhar tu, ulama yang apa zaman-zaman yang tu zaman awal lah. Jadi bila kata sistem talaki kitab yang kitab kuning ni, kitab lama ni, mungkin masuk mati tu start daripada 60-an tu. Sebab dah maknanya talaki yang sebenar ni yang sebelum 60-an tu lah. Okay. Jadi dua sistem lah, sistem universiti dengan sistem jami', sistem masjid tu kan. Hidupkan balik sistem jami' tu dengan susunan setiap subjek ada syekh dia, ada guru dia apa semua tu. Baru-baru ni lah. Bukan seorang dua yang sebut, memang kebanyakan syekh sebut begitu. Dia sebelum dia mati. Jadi nak cari dia pergi cari rumah, dia cari pesyarah mengaji personal dan semua ni. Okey. Dia tak terbuka lah, maknanya siapa nak tu tak ada lah style dia. Carilah. Mungkin kekangan jugalah sistem apa masalah keselamatan juga. Ya zaman faham lah kan, zaman Kristian ni kalau kita mungkin pesyarah-pesyarah pun tak nak tak mau bagi pelajar terdedah pada di polis main siasat lah mengaji dengan siapa. Syekh ni betul kat universiti kan, takut jadi mungkinlah banyak faktor-faktor yang sekeliling tu. Tapi bila ada sistem rasmi macam ni dan terbuka macam ni dan semua boleh main, tak timbul isu lah. Semua boleh main mengaji lah. Tempat pun tu. Yalah kan, bukan underground. Bukan underground semua kan. Cantik lah, kemas lah. Kemas. Apa tu, hang kalau yalah Darul Ifta tu, yalah hang 3 tahun mengaji. Yalah aku dengar macam-macam lah orang feedback orang bagilah dari segi ilmu, taraf keilmuan tu lah. Maknanya kualiti penyelidikan dan sebagainya apa benda semua. Biasa yang aku dengar dia kata, kalau sebut Darul Ifta lah Darul Ifta lain. Dia ada macam satu ni tau. Darul Ifta dia dari segi pemikiran, dari segi ni pun kira advance lah. Nak kata dari segi progresif lah. Itu memang progresif. Terpulang kepada orang yang tafsir lah kan, progresif ni ke apa kan. Tapi hang sendiri hang mengaji yang 4 tahun 5 tahun tu yang semua orang lalui. Tapi bila masuk Darul Ifta ni, apa yang beza yang macam beza sampai kata orang kata apa, kadang-kadang kita boleh nampak lulusan Darul Ifta ni pun pembawaan dia lain lah dari segi pandangan dan sebagainya. Itu memang daripada acuan Darul Ifta tu sendiri ke ataupun macam mana? Boleh sebut contoh lagi ni lah. Sebenarnya dia bila fatwa ni, kadang orang mungkin kadang-kadang istilah fatwa tu pun orang tak apa nak. Orang setengah-setengah orang dia tak apa nak mendalami masuk fatwa tu. Kita ada 2 level lah. Kita letak 2 level dulu. Satu level pengajian kitab. Maksudnya hang mengaji hukum hakam, hang mengaji referen tu. Contohnya hang mengaji fiqh Syafi'i. Hang kena dalami dulu fiqh Syafi'i tu melalui kitab-kitab Syafi'i lah. Hang mengajilah kitab Iqna' ke kitab Mughni Muqtah ke, asalkan hang kuasai ilmu fiqh tu. Hang faham fiqh. Semayang ni wajib. Apa basuh muka wajib tu kira kita dari segi apa bahan ilmiah dia hang dah mengaji tu satu level. Bila fatwa ni kefahaman hang pada masalah tadi, hukum-hukum tadi yang dah dalam kepala untuk di-apply pada real case. Dia panggil istilah waqi'. Istilah waqi' ni, real case ni. Proses kita pindahkan yang dalam kitab tadi, ataupun yang dalam otak kita faham hukum tadi, untuk kita apply pada real case ni kita panggil fatwa. Jadi di Darul Ifta ni, selain daripada hang mengaji yang bahan ilmiah ni daripada awal, daripada kitab dia tadi, akan diberikan satu lagi benda, dia panggil kefahaman proses macam mana nak keluarkan fatwa tu, nak apply pada real case. Kita panggil waqi'. Jadi pendedahan kepada keperluan memahami waqi' tu sebenarnya yang bentuk apa, bagi akulah yang besar sekali bentuk beza cara pandang, beza cara faham, beza cara fikir tu kat situ. Sebab dia akan highlight selepas daripada selesai hak kitab ni,
untuk proses fatwa tu pula apa kemahiran-kemahiran lain yang hang kena ada lagi. Kat situ dia bagi lebih tu. Sebab tu kita ada subjek khas tentang apa maharah fatwa, keperluan pada wakil. Bila main kat wakil ni lah dia akan dedahkan kita kena tahu perkembangan ekonomi lah, kena tahu tentang undang-undang, kanun, kena tahu realiti semasa. Jadi kat situ lah bagi aku mungkin situ lah kot yang dedahkan kita kepada keperluan untuk faham realiti semasa tu. Untuk tengok faham kepentingan, kena tahu ilmu ekonomi, kena rujuk pakar apa kesihatan, kena rujuk. Kalau tak duduk di Darul Ifta tu mungkinlah, bukan kata bukan tak dapat, mungkin setengah tak ada dah. Macam duduk Darul Ifta, ingat mengaji dengan Dr. almarhum Dr. Rafaq Uthman tu. Macam mana dia sebut, kalau isu kesihatan mufti tak boleh berfatwa melainkan selepas hang duduk dengan apa petugas-petugas yang bertanggungjawab dalam isu kesihatan, mesyuarat bincang dengan mereka baru boleh keluar fatwa. Jadi kita nampak lah kat situ, oh lain. Kalau ikut orang mengaji kitab saja mungkin dia dengar mengaji kitab cukup lah, tu keluar kan. Jadi kat situ lah ada pendedahan kepada keperluan seorang mufti untuk memahami realiti sebelum buat keluar hukum. Sebelum dia menerangkan tentang hukum akam. Itu beza dia lah. Tapi kalau kat Malaysia tak ada lah benda tu kan. Maksudnya Malaysia ni mengaji syariah kau Suluddin ke, jadi mufti lah. Mungkin dia datang dalam bentuk secara tak formal lah kan. Dalam kelas, kelas pensyarah bentang ke apa, mungkin lah. Tapi dari segi yang bentuk tersusun dengan ada silibus dia, ada orang kata apa, ada training dia. Kemudian ada apa, setiap hari yang dipesan benda tu. Jadi memang dia akan bentuk lah otak yang orang kata apa, cara berfikir yang kata mesti ada hubung kait yang jelas lah antara faktor penting tentang wakil ni dan bagi wakil realiti tu kan. Perubahan realiti, macam mana kesan daripada perubahan hukum, macam mana sebelum kita nak bezakan antara satu situasi dengan satu situasi yang lain untuk kita tengok hukum mana yang lebih sesuai. Lebih bukanlah kata setengah orang dia faham benda ni, dia kata macam kita ni terlampau bermudah-mudah. Dengan di Darul Ifta lah baru kita boleh nampak macam mana kita terikat dengan mazhab. Kita mengaji mesti terikat dengan 4 mazhab yang utama ni. Tapi bila realiti tu mendesak, kita perlu sebagai badan otoriti fatwa ni, kita perlu rujuk pada mazhab lain untuk bagi pendapat yang lebih sesuai dengan masa tu. Latihan tu mungkin hang tak akan dapat kalau just kita mengaji kelas fiqh Syafi'i saja. Ya, betul. Dia tak ada bagi benda tu lah. Nampak sebab siapa baru ni? Dalam Menteri Agama pun sebut kan, dia bercita-cita tu Malaysia ni nak ada satu macam Darul Ifta kan. Aku ingat untuk benda ni lah, cater benda ni lah. Sebab pengalaman aku secara, kita pun boleh observe lah kan. Institusi fatwa di Malaysia ni bercampur, nak sebut apa bercampur aduk lah. Memang tak tahu kadang yang fatwa ke, yang lepas tu kadang kita pun duk garu kepala, mufti ni duk kata apa. Maknanya dia atas dasar apa pun macam tak. Lepas tu dalam mufti kat Malaysia ada 14 mufti kan. Ngeri pula kan. Jadi macam kadang-kadang sampai tahap kita tengok, bukan nak kata semua lah, aku sendiri, aku ingat aku pun sebut, kadang mufti ni kadang-kadang jawatan yang kita pun termenung, pasal apa dia, macam mana dia boleh jadi mufti? Nak kata macam tu lah. Macam mana dia boleh jadi boleh jadi mufti nak kata tu. Lepas tu kita duk harap dia mufti, okeylah ada ilmu-ilmu alat yang ni kan. Dan dia dibantu oleh ahli-ahli majlis fatwa negeri dia lah. Tapi kadang tengok tu kata bila tengok pun komposisi setengah negeri tu kan, yang ahli majlis fatwa pun macam tak berapa kemas. Jadi macam, dan dia result into macam yang kita lah, macam aku hang lebih lagi lah, tapi aku macam ngaji syariah yang atas-atas orang kata atas-atas ni kan, surface ni pun kadang-kadang pandangan tu pun kata kita pun pelik lah, pelik. Tapi kita tak boleh nak apa, bukan nak persoal lah, tak boleh nak persoal lah kan. Cuma benda tu yang nampak ada gap lah kat situ. Ya tu macam aku sebut tadi lah kan, kata Syekh Qaradawi pun sendiri sebut concern daripada isu ni.
Tak pelik lah yang kita pun concern pada isu ni. Hmm. Kalau kan sebut aku, salah satu cita-cita aku nak buat satu institusi yang melatih orang-orang syariah ni untuk boleh keluarkan fatwa. Beri yang cukup kan untuk faham realiti dan sebagainya, dan benda tu dilaksanakan. Cuma yang bagus kita tengok, kita tak bincang tentang apa yang ada kan. Yang ni insya-Allah kita yakinlah yang ada ni pun insya-Allah bukanlah orang kata apa layaklah ke. Proses pembaikan tu pun kita tengok apa yang nak menambah baik tu pun kita tengok apa pejabat mufti ni hantar pegawai-pegawai dia pergi kursus di Darul Iftaq dah bertahun dah. Ya betul. 3 bulan lah, kursus 3 bulan. Yalah. Bukan kursus 3 tahun yang macam ni lah, macam yang aku ambil ni. Kalau macam apa kalau ikut Syekh tu kita macam semua student hak balik ni memang dia nak suruh masuk ke pejabat fatwa lah. Sebab kan sepatutnya macam tu, dia kata sepatutnya masuk sendiri lah. Cuma kita mungkin kekangan pada sistem pengambilan tu mesti lalui SPA dulu. Kemudian kita punya sijil ni pun siapa yang nak iktiraf, mufti kat iktiraf. Benda-benda tu masih belum berjalan lagi. Tapi memang salah satu benda yang ingat Syekh Hasan, salah satu yang kena usahakan, maksudnya yang grade lepasan dari Iftaq ni kena usahakanlah biar supaya at least pejabat mufti ataupun jabatan agama di negeri masing-masing tu boleh recognize sijil dari Iftaq tu sebagai orang yang boleh diserap masuk berkhidmat di pusat fatwa. Bukan suruh jadi mufti, maksudnya dia berkhidmat sebagai mungkin kita penyelidik ke, pembantu kaji. Kalau tidak kita jadi macam rugi lulusan kita yang keluar dari situ, dia balik, dia tak berkhidmat dalam bidang fatwa tu kan. Betul. Jadi masalah recognition tu masih lagi belum di peringkat kita lah, rasanya belum diselesaikan betul lagi. Dia payah jugalah sebab bila benda ini kita nak enhance, kita nak perbaiki lah, nak bagi cantik lagi lah, nak bagi kemas lagi tu kan. Tapi kalau buat macam tu mungkin ada setengah yang pandang benda ni akan memberi kekangan pula. Sebelum ni boleh lantik. Orang kata kalau tanyalah yang mufti yang ni kan, yang di bidang mufti tu seolah-olah sebelum ni macam sultan ni boleh lantik sesiapa sahaja. Seolah-olah gitu. Jadi bila kalau ada layer-layer kena ada ni seolah-olah macam ni lah, kebebasan, bukan tak ada kebebasan, dia masih boleh lantik. Luas sikit lah pilihannya kan. Kita bukan nak mesti yang ni. Maksud aku at least dari segi pelapis muda lah kan. Dalam institusi tu kita dah expose dia. Dia dah ada ilmu, dah ada latihan yang asas cukup untuk peringkat asas. Kemudian at least badan-badan ni boleh iktiraf sijil dari Iftaq ni untuk masukkan dia sebagai pekerja di pejabat tu. Start dengan penyelidik dulu ataupun start dengan apa jawatan, tapi dia akan sentiasa berkhidmat untuk bila masuk dia yang akan di-appoint untuk cari rujukan, cari hukum. Tapi benda tu rasanya aku tak boleh, contoh sekarang ni pun tak boleh pergi tunjuk saya nak apply masuk. Ada awak kena isi SPA dulu, ikut proses macam biasalah. Ya betul. Kita tak dalam antikan mufti ni kita serah sepenuhnya lah kepada kebijaksanaan sultan dan ni kan. Tentulah dipilih tu tak lah, tu contoh yang atas tu. Dia nak kata dari segi sebab kita ni ialah kita merdeka dah 60 tahun, ada 14 negeri, sepatutnya kita boleh, kalau sebut dari segi fatwa tu, kita boleh ada ramailah mufti dan juga alim-alim ni kan yang boleh kata di peringkat antarabangsa lah. Tapi tak nampak sangat lah. Ada lah. Tapi selama 60 tahun ni macam dari segi orang kata apa, nak bawa nama tu ataupun nak bagi satu ada institusi tu memang tak ada lah. Kata nak kata rujukan badan berautoriti tu di Malaysia tu memang tak ada lah kan. Untuk yang peringkat yang kita kata yang international lah kan. Mungkin. Tapi dari segi orang-orang alim kita tak nafilah orang-orang alim. Ya orang alim banyak, bahkan lebih alim lagi ramai. Cuma kita bincang ni institusi lah, enhancing the institution lah.
Sebabnya tak satu individu kan. sebab depa kata bila okey katalah 14 negeri. Lepas tu ada muzakarah fatwa kebangsaan tu. Ya. Tapi hak yang tu pun duk sebab dia pun tak ada orang kata tak ada asal usul, orang kata didakwa tak ada punca kuasa, tak ada. Didakwa tak ada punca kuasa. Jadi bila P tu pun macam kalau kita yang pengalaman, kita dengar apa-apa sajalah pasal isu corona ke, solat Jumaat ke, pasal isu apa dulu MH370 ke, pasal isu apa ni kan. Kita dengar tu macam okey, fatwa kebangsaan kata macam ASB, contoh ASB ni kan, kata harus. Tapi kat belakang tu duk kan, orang duk peleceh lah, orang duk peleceh macam ni kan. Jadi macam itu yang sepatutnya kalau ikut dari segi undang-undang tu lah, aku duk sebut lama dah, kata fatwa kebangsaan ni dia boleh di-upgrade dan diaktakan menjadi satu institusi yang ada undang-undang yang khas lah. Kirah dia lah. Bangkit lah anak. Bangkit lah. Pukul berapa pun? Pukul 9. Jadi itu yang tapi yelah isu dia gitulah. Kalau dulu kat parlimen nanti akan jadi polemik pula, kata nak ambil kuasa negeri lah apa. Sedangkan bagi aku kuasa negeri lah fatwa. Fatwa tu dah memang kan. Tapi di peringkat kebangsaan ni kena ada satu fatwa yang badan yang boleh apa? Boleh jadi satu rujukan semua lah kot. Rujukan semua. Alah kadang isu-isu yang tak nak kena dengan negeri pun. Isu nasional, isu corona kan. Isu yang boleh bagi guidance kan. Itulah dia punya keadaan. On hanging. Bangkit dia berkacau. Tak apalah. Yang aku duk nampak, aku tak pastilah mungkin lebih banyak pendedahan kan. Dari segi institusi, kita kata segi institusi mufti tu sendiri, kita pun tak pastilah sejauh mana sebab kita pun tak ada akses dari segi proses apa pemilihan ahli semua. Cuma dari segi model, aku dah nampak macam model yang Bank Negara letak pada requirement kepada apa ahli syariah komiti ataupun requirement yang apa Bank Negara letak syarat untuk lantik syariah officer di bahagian syariah apa unit syariah bank-bank tu. Mungkin benda tu boleh dipertimbangkan. Bila tak silap aku sekarang ni pun dah letak syarat mesti apa yang dilantik jadi pegawai tu mestilah apa saya hilang Suara dengar. Orang nak lantik pegawai syariah tu pun nak certified syariah officer tu pun mesti dah dia lulusan syariah, lulusan usul fiqh. Kita letak syarat tadi bolehlah kita kemaskan institusi tu lah. Yalah. Dia rasa penting ada, mungkin aku yang tak tahu kan. Itulah nak sebut lah, kalau nak ikut tahu tu aku boleh cerita lah, tapi nanti jadi isu pula kan dalam ni kan. Nanti bukan di sini lah. Bukan di sini lah. Tapi nampak belum ada satu sistem yang tak atur lah. Sebab bila aku dengar ada negeri yang macam boleh macam siapa-siapa je lah. Seolah-olah gitu. Siapa-siapa saja boleh ni kan. Siapa-siapa saja boleh dilantik jadi ahli fatwa negeri contoh kan. Jadi benda tu agak-agak ni lah. Dah ada juga keanggotaan yang macam kita kenal orang tu kan. Dia ni pun boleh jadi. Jadi benda tu lah yang bukanlah keraguan tak, tapi patutnya kena ada satu yang kalau nak kata diyakini tu memang kita sebagai public ni yakin kita tak syak lah. Macam contoh macam kepercayaan rakyat tu kan kepada ni kan. Tapi nampak banyak faktor lah dia yang jadi hal. Kalau dah politik. Jadi yang play safe style play safe. Lepas tu yang duk macam duk jadi mufti tapi macam nak jadi ahli politik. Lepas tu tak berhenti kan. Benda ni memang betul lah. Aku ingat pesanan penting apa Syekh bila balik kan, dia kata apa, sepatutnya institusi fatwa ni dia kena di atas politik lah. Macam kita sebut apa institusi diraja dia atas daripada, maksudnya dia milik semua. Jadi bila hang sebagai mufti hang positionkan diri sebagai salah satu daripada kumpulan. Jadi walaupun mungkin kita bukan tak boleh ulah langsung isu politik, tapi sebagai mufti hang kena jadi macam hakim lah. Maksudnya hang sebagai hakim
tak boleh dilihat berpihak, jadi bercakap atas dasar masalah umum. Benda-benda macam tu yang diberi, yang ditrain masa dalam pengajian ni. Adab-adab tu ataupun cara fikir tu yang bagi aku mungkin situlah sempat sudut beza yang bentuk otak yang otak lah, cara fikir yang mungkin orang kata lain sikit tu. Kat situ lah aku nampak benda yang aku dapat kat situ. Yalah, tak apalah. Itulah kata banyak, kalau nak kata improve, banyak benda boleh improve lah. Cuma nak nampak jalan tu, itulah jalan tu agak-agak ada jalan tu, tak nak teroka tapi agak agak sama-sama. Dia punya cabaran lah. Mantra lah, maksudnya benda yang selalu dipesan untuk mufti ni ataupun untuk budak-budak ni, student-student ni, yang pertama mesti kuasai orang kata faham hukum fiqh tu sendiri. Kita faham, dia panggil istilah idrakun nas, maksudnya memahami nusus sama ada nusus syarak sendiri ataupun nusus dalam kitab-kitab rujukan agama tu. Kemudian mesti idrakul waqi', mesti ada kemampuan untuk mencerap realiti ni. Yang ketiga, idrak tanzilin nas 'alal waqi'. Hang tahu pula macam mana nak proses nak apply yang hang faham daripada nusus tadi kepada waqi' realiti yang kita hidup ni. Benda tu lah. Selama 3 tahun kita duduk tu dia bagi benda-benda macam tu lah. Sebab nampak agak-agak ketara lah pembawakan tu. Yalah macam hang, Ustaz Fawaz, ada setengah tu kan. Yang macam aku tak pernah dengar pun orang selama puluh-puluh tahun ni lah kan. Bila dia kata sebenarnya fatwa begini, kita kena, cara pembawakan tu macam satu ni yang baru. Maknanya kita bukan kehilangan lah, kita kekurangan benda tu lah kan. Mungkin lah insyaAllah. Benda mungkin dah ada tapi mungkin belum ni tak disebut secara jelas. Itulah kata. Benda tu semua dalam diri mufti saja dia dah faham, tapi dia mungkin tak ada keperluan untuk dicerita secara meluas. Tapi bila sekarang ni dah ada institusi yang macam tu dan ada pula graduate dia yang dah keluar dan boleh cerita dan boleh fahamkan masyarakat tentang benda ni, benda bagi aku benda yang bagus lah kan. Tapi benda yang lebih penting sebenarnya proses pelaksanaan tu lah. Orang yang ni sendiri, dia pun sendiri bukanlah masuk peluang tu tak Tuhan boleh di mufti dah. Proses mengaji, proses belajar, proses lebih-lebih libat realiti ni lagilah nak kena orang kata proses sepanjang hayat lah. Yalah, betul. Jadi panjang lagi perjalanan, muda lagi kita ni. Macam muda lagi. Ngaji nak kena benda, nak kena tahu, nak kena cari tu lebih banyak lagi lah. Itulah. Okey lah Zam, banyak lagi nak tanya ni. Tapi aku pun ada meeting. Ni. Tak apalah. Dia ingat pukul 7 ni sampai pukul 9 ni tu rasa macam nak tidur lah kan. Tapi banyak benda, bila boleh kupas tu banyak benda lah. Ini belum cerita hak lain-lain lagi ni. Angkat sumpah ni belum lagi ni. Kata banyak-banyak benda belum lagi cerita bab surah pengajian beza Masjid Azhar dengan universiti kan. Banyak tu kata nantilah insya-Allah ada round yang macam aku ingat budak-budak especially yang nak pi ni kan ke Azhar ni pun kena tahulah apa beza. Itu belum cerita lagi Mesir dengan Jordan. Mesir dengan Madinah. Kan? Itu semua nak cari balah belaka tu kan. Jadi ambil cerita, aku cerita yang Azhar. Ambil panel lain sebab Jordan kan. Kita kongsi kebaikan lah. Jangan kongsi gaduh. Betul lah. Nak bergaduh tu kan. Okeylah Zam, terima kasih banyak lah. Terima kasih atas perkongsian ni. Mudah-mudahan kata benda ni boleh disebarluaskan lagi lah pemahaman. Terima kasih banyak lah insyaAllah. Sebab jemput untuk sembang kan. Melambun kan. Itulah je. Okey Zam, terima kasih banyak. Jumpa lagi lah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.